Kalau ada cadangan, bagi cadangan lain. Tapi jangan cadangan tak boleh cukai orang kaya. Ini saya rasa satu perkara yang sangat aneh. 2025年财案宣布开征股息税，被认为是向富人开刀。首相安华今天在国会就解释了课税细节，并且直言，拥有百万利息股份的人不可能给不起2%税务。Pendapatan dividen melebihi RM100,000, 2%. Ya. Ini bermakna dalam perkiraan umum, kalau dia ada RM100,000 di pendapatan, maknanya saham dia dikira sekitar RM2 juta. Jadi orang yang ada RM2 juta, bayarlah 2%. Itu kalau lebih pada RM100,000. Dan dia melibatkan sama ada dia syarikat tersenarai atau tidak. Dengan cara sedemikian, kita ada sistem pencukaian yang progresif. Kalau dia ada RM2 juta saham dengan dividen RM100,000, bayarlah. Kalau RM100,000 sekitar RM700-800 sahaja setahun. Takkan tak boleh bayar. Saham dia RM2 juta. Itu saham sahaja. Mustahil orang itu ada keupayaan hanya beli saham. Sebab itu dalam pertimbangan kita dalam menetapkan putusan ini ialah supaya mengenakan sedikit bayaran kepada orang yang ada keupayaan. 另外，有一党议员就担心，征收股息税加上实施汽油针对性补贴，会加重社会负担。有些安华就予以反驳，调侃对方的思路令人感到诧异。Saya terima kasih kepada Putih. Cuma wunsing saya itulah. Kita ni tak banyak bicara soal pertahankan kepentingan golongan bawahan. 85% tu bagi kita tak penting. Kita hanya fikir ni yang nak pertahan ni apa dia? Orang yang punyai milik saham 2 juta. Ya, itu dalam satu syarikat. Bukan syarikat dia, bukan bangunan dia, bukan keuntungan yang lain. Daripada milik saham. Tentu semua syarikat, semua individu termasuk kita ada tanggungjawab masing-masing. Tetapi apakah boleh kita putuskan bagi negara secara progresif menafikan keperluan mengenakan saham atau mengenakan cukai ke atas dividen bagi orang yang milik saham berjuta ringgit. Ini isu dia. Jadi saya harap ahli yang berhormat, kalau ada cadangan, bagi cadangan lain. Tapi jangan cadangan tak boleh cukai orang kaya. Ini saya rasa satu perkara yang sangat aneh dan bertentangan dengan prinsip yang kita nak tegakkan, pengagihan kekayaan secara adil. Keduanya soal tata kelola. Tata kelola dalam hal ini tidak berbangkit kerana isu dia itu sangat telus. Umpamanya 85% rakyat tidak terlibat dalam kenaikan harga RON 95. Harga itu dibayar tanpa subsidi, harga pasaran tanpa subsidi, bukan kenaikan. Ialah kepada T15 yang akan diperkirakan semula dan orang asing. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam pandangan kita, kita harus teliti. Jangan hanya melontarkan secara sembrono tanpa fakta. Ini seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini. Bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang pula WhatsApp. Ya, tak rujuk fakta. Tapi belajar kalau sebut, baca Quran. Orang tahu surah mana. Baca hadis. Rujukkan sanad di mana. Tapi bila bercakap atas nama Islam, rujuk Quran, tapi bila hitam, tak peduli. Ini yang saya bangkitkan. Jadi soal tata kelola, tata kelola, saya habis satu ayat. Soal tata kelola Pasir Putih saya nak bagi tahu. Kita tak ada tolak ansur. Tata kelola dalam soal pengagihan ini untuk 85% itu kita tetap pertahankan. Jadi jangan pusing dengan putar, jangan buat tuduhan melulu di Dewan ini.